Hai, Assalamualaikum. Saya nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Thank you so much sebab sudi klik video ni. Bagi mereka yang baru sampai, yang baru klik subscribe button, thank you so much. Aku cakap macam ni hari-hari sebab apa, guys? Sebab hari-hari bila aku upload video baru, ada je ramai yang akan subscribe ke channel aku. Jadi aku nak welcome diorang, aku nak thank you kepada diorang kerana sudi untuk singgah, sudi untuk klik, sudi untuk nonton video-video aku. Dan bagi mereka yang dah lama follow aku, dah lama tonton video-video aku, thank you so much. Bagi mereka yang suka video aku, bagi mereka yang tak suka pada video aku mengucapkan ribuan terima kasih juga sebab korang still akan tetap menonton video aku. Walaupun korang tak suka aku, walaupun korang tak suka video aku, tapi korang still akan tengok, korang still akan komen. Betapa indahnya live korang. Korang ingat tak aku upload video pasal India before this, okay? Pasal betapa kotornya India dan sebagainya. Dan aku menerima pelbagai komen, alright, yang bercampur-campur komen ni. Dan komen yang paling banyak aku terima adalah pasal, abang, aku nak makan dah bang, tak lalu nak makan dah. Ada yang kata baru nak makan lah tengok video aku tu, tak boleh makan. Ada yang terus tak boleh makan seminggu lah. Apa benda lah korang ni, ada-ada je. Dan pada hari ini, video pada hari ini, aku janji dengan korang lagi akan geli punya. Video yang aku nak sampaikan pada hari adalah aku nak ceritakan tentang orang dekat Filipin. Dekat sana ada sebilangan orang yang mengamalkan cara hidup ini. Dan apabila aku katakan cara hidup, ini bermakna benda ni bukan macam benda yang tabu ataupun benda yang pelik. Benda ini diamalkan, dilakukan sampaikan ianya ada industri. Apabila sesuatu itu sudah ada industri, maka ianya bukan lagi satu benda yang tabu ataupun benda yang pelik ataupun benda yang luar daripada norma. Tidak. Jadi benda ini sudah diterima oleh kebanyakan masyarakat di sana. Topik yang aku nak bawa pada hari ini bertajuk pak-pak. Apakah itu pak-pak? Pak-pak tu adalah sejenis makanan, guys. Makanan yang macam mana tu, guys? Korang pernah tengok tak cerita The Platform dekat Netflix? Yang di mana di penjara ada level lah, dan setiap platform tu makanan daripada atas, lepas tu dia akan bawa turun makanan tu semakan sampai kat bawah. Dalam filem itu kita dapat lihat bagaimana orang lain makan sisa makanan orang lain. Bagaimana orang berebut-rebut untuk makan sisa makanan orang lain. Jom guys, aku bawa korang proses bagaimana industri pak-pak ini berlangsung dalam kehidupan harian orang di Filipina. Untuk menghasilkan pak-pak ini bermula seawal jam 4 pagi. Kenapa nak kena awal, guys? Kalau korang nak tahu, pak-pak tu adalah makanan daripada barang-barang terbuang ataupun hasil terbuang daripada sampah lah, senang cerita. Jadi, seawal pukul 4 pagi, orang-orang ini, kolektor-kolektor pak-pak ni akan pergi ke tempat pengelupusan sampah, tempat orang pembuangan sampah. Dia akan kutip sampah-sampah makanan daripada chain restoran, daripada McDonald, daripada fast food ni lah. Kenapa nak kena buat pagi-pagi? Sebab apa, guys? Sebab diorang buang sampah ini pada malam harinya untuk memastikan kualiti sampah itu tidak terlalu kotor, tidak terlampau busuk. Jadi dia kena ambil sampah itu seawal yang mungkin. Kolektor pak-pak ni akan pergi ke tempat pelupusan ni, dia akan korek sampah, dia akan cari, akan sortkan mana yang dia nak ambil, mana yang dia nak buang, mana yang okey, mana yang tak okey. Banyak lebih-lebihan makanan yang orang tak nak, dia akan asingkan, dia akan kumpulkan ikut bag dia. Jadi setiap bag tu adalah hasil daripada tangkapan dia, adalah hasil yang dimana dia akan jual kepada peniaga-peniaga pak-pak ni. Satu pak-pak punya bag tu berlingkupkan dalam 50 sen US dollar atau lebih kurang dalam RM2, macam tu lah. So cerita dia sekarang, walaupun sampah, walaupun makanan terbuang dan orang tak nak makan, tetapi tetap ada nilai dan dibeli oleh pengusaha restoran, pengusaha kedai-kedai pak-pak ni. Stage yang kedua adalah untuk prepare pak-pak tu. Setelah dibeli oleh kolektor pak-pak tu, niaga ni, pengusaha makanan pak-pak ni akan ambil, akan cuci. Kenapa kena cuci, guys? Sebab kotor, sebab kena cuci. Apa yang dia buat adalah mereka cuci pak-pak ni, mereka asingkan tulang dan sebagainya. Mereka hanya ambil isi sahaja. Dan apabila mereka telah cuci dan sebagainya, mereka akan mula masak balik pak-pak itu. Cebisan-cebisan makanan, cebisan-cebisan daging, ayam dan sebagainya, dia akan ambil, akan kumpulkan dan dia akan masak, akan buat proses masak lah. Pak-pak ni macam-macam. Ada yang dia masak kuah merah lah, ada yang masak goreng lah, bergantung dengan apa yang mereka dapat. Kalau mereka dapat banyak ayam, jadi mereka buatlah macam ayam goreng. Kalau mereka dapat banyak daging, dapat banyak macam tulang-tulang ke benda tu, mereka menggunakannya untuk buat sup. Aku pun tak tahu pasti apa dia orang masak tu semua, tapi itulah, ada yang buat goreng, ada yang buat sup, ada yang buat kuah lauk merah dan sebagainya. Dan mereka menjual pak-pak ini kepada orang awam, kepada orang kampung dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan pak-pak ni ada sambutannya, guys. Memang ada je orang beli, orang suka makan. Aku pun tak faham. Alright, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang di dalam industri pak-pak ni memang suka akan pak-pak, suka akan makanan-makanan yang telah dibuang ini. Yang aku tak faham,
benda yang mereka beli dan mereka jual ini bukanlah dikatakan murah sangat. Tak adalah murah gila. Kadang-kadang pendapatan seorang penjual pak-pak tu boleh mencapai dalam RM25 hingga RM30 sehari. Ini bermakna tak adalah sampai macam miskin gila. Dan peniaga-peniaga yang menjual pak-pak ni, yang jual kat kedai makan ni semua, mereka bukannya mengutip semata-mata. Tidak. Mereka still pergi ke pasar untuk membeli macam daun bawang lah, untuk membeli sayur-sayur yang lain lah, untuk dimasak bersama-sama sampah itu tadi. Maksudnya mereka ada duit, mereka still ada option untuk tidak makan sampah, untuk tidak makan daging-daging yang dikutip, untuk tidak makan ayam-ayam yang telah dimakan oleh orang lain. Itu yang aku tak berapa nak faham. Nampak tak guys? Mereka ada option untuk go vegan, untuk jadi vegetarian, untuk jadi apa-apalah, untuk beli apa-apalah selain daripada makan makanan yang terkerosak ini. Menurut mereka yang menjual pak-pak ni, sistem imun mereka ni semakin lama semakin baik, semakin elok, dan barangkali untuk mereka sakit tu semakin lama semakin kurang. Dan oleh kerana itulah mereka beranggapan bahawa apa yang mereka makan itu tidaklah kotor sebenar-benarnya. Mereka kata kalau kotor, mereka dah lama sakit, tapi still mereka sangat-sangat kuat dan sihat sampai sekarang. Dan menurut kerajaan, pak-pak ini pun juga telah diharamkan. Yan kasi yung ibang outlet ng mga pagpag ini-sprayan nila. Kaya penjualan pak-pak itu boleh dikatakan adalah penjualan yang tak sah. Kalau ada pegawai polis yang datang tangkap apa semua, mereka boleh ditangkap. Ini kerana ramai juga yang telah sakit kerana pak-pak. Mereka mendakwa kolektor-kolektor pak-pak ni yang mengutip daripada tapak pelupusan sampah semua tu, mereka actually spray benda-benda yang spray macam riksek dan sebagainya. Untuk apa guys? Untuk tak nak adanya ulat, untuk tak nak adanya lalat dan sebagainya hingga pada makanan diorang ni. Dan mereka juga spray something untuk membuatkan makanan itu sentiasa kering dan supaya tidak terlampau cepat untuk busuk dan sebagainya. Dan oleh kerana spray-spray inilah membuatkan benda itu sangat-sangat beracun, dan ramai yang jatuh sakit kerana benda ini. Jadi guys, apa yang aku nak sampaikan kat sini adalah, kita tahu dekat dunia ni bukan negara Filipin saja yang miskin. Kita ada pelbagai lagi negara-negara yang sangat-sangat lagi teruk kemiskinannya. Kita ada kat India lah, kita ada kawasan yang sangat-sangat teruk di Indonesia, dekat China, dekat mana-mana je, kat Brazil kan. Negara-negara yang miskin ni banyak. Kebanyakan negara-negara miskin yang aku cakap tadi tu tak mengamalkan benda-benda yang macam ni. Tidaklah sampai boleh ada industri, maksudnya ada yang menjual balik makanan-makanan yang daripada sampah ni. Kalau mereka kutip, mereka makan sampah-sampah ni pun mereka hanya buat ni untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga mereka saja. Adalah sampai mereka menjual balik makanan-makanan yang dikutip daripada tapak pelupusan sampah itu. Itu dia yang berlaku dekat Filipin dan tidak berlaku dekat negara-negara lain, ataupun kalau berlaku pun mungkin kita tak tahu. Mungkin benda tu tak se-famous yang berada di Filipin. Sebab tu aku katakan pak-pak di Filipin sudah menjadi culture yang telah diterima oleh masyarakat setempat. Tak kiralah kita ni miskin macam mana, susah macam mana pun, tetapi kebersihan itu adalah sebahagian daripada agama. Kita boleh jadi miskin dan apa gedana, tapi kita boleh untuk tidak makan benda-benda yang kotor. Apabila setengah orang ni miskin, mereka mula untuk membuat something yang di luar kemampuan pemikiran, yang kita tak terfikir pun kita nak buat, tapi bila keadaan dah terdesak, mereka melakukan benda-benda macam ni. Dan apabila mereka telah melakukan benda-benda yang di luar norma kehidupan ini, pergi mencuri lah, pergi makan sampah dan sebagainya, itu bukan 100% kesalahan daripada mereka. Aku tidak setuju apabila mereka ini dipersalahkan. Ini adalah fardu kifayah, dan jika kita nampak orang sekeliling kita ni makan benda-benda yang kotor, buat perkara-perkara yang tak baik untuk terus makan, terus hidup, sudah menjadi tanggungjawab kita juga untuk actually membantu orang-orang macam ni. Sebab tu aku kata mereka tidak patut dipersalahkan 100% untuk buat apa yang mereka buat. Di manakah tanggungjawab kita sebagai orang ahli masyarakat? Di manakah tanggungjawab kita sebagai umat Islam lain yang berada, yang nampak benda ni dalam kesusahan, untuk kita membantu? Kalau kita membantu, mereka tak buat benda-benda macam tu. So play our role. Okay, so aku harap video ni dapat sedikit sebanyak membantu, memberi sedikit input kepada korang. So, if you like it, share the video. Stay safe, stay healthy, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on my next video. Bye bye guys.